والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita dapat kembali, dan insya-Allah hari ini kita baca lagi sekali lagi. Semalam tak sempat nak baca terjemahan dia dan tadabbur. Itulah dari ayat 66. Surah Al-Kahfi, surah yang ke-18, muka surat 301 dari juzuk yang ke-15. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا
تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Situ dulu lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekali lagi kita merafakkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Juga selawat kita dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah kepada hari kiamat, insya-Allah. Baik, ayat yang kita baca pada hari ini ialah bermula kisah pertemuan antara Nabi Musa dan Khidir. Antara Nabi Musa dan Khidir, itulah
Setelah daripada dia jumpa dengan Nabi Khidir, dan Nabi Khidir ataupun dia adalah orang yang diberikan ilmu dari sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu ada ilmu yang ada pada Khidir tidak ada pada Nabi Musa alaihi salam. Dan kita dah sebut itu wajar kerana dia hidup di tempat yang berbeza, dan Nabi Musa ada syariat dia, Khidir ada pula tempat dia. Jadi tak seperti mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, bila bertemu ayat 66, qala lahu Musa, berkatalah Musa kepadanya, hal attabi'uka, bolehkah aku mengikutmu, ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda, dengan syarat engkau mengajarkanku dari apa yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu, ilmu yang menjadi petunjuk bagiku. Jadi boleh tak aku nak jalan dengan kamu, nak ikut, dengan syarat muajar kepada aku apa yang Allah ajar kepada kamu. Mudah-mudahan dia menjadi petunjuk kepada aku. Kemudian qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra, dia pun kata sesungguhnya engkau lan tastati', sekali-kali tidak akan dapat, ma'iya sabra, tidak mampu untuk bersabar dengan aku. Kamu tak akan mampu. Dia dah bagi tahu awal-awal lah, kamu jalan dengan aku, ilmu yang ada pada aku ni kamu tak akan mampu sabar dengannya. Lalu dia kata apa? Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra, bagaimana kamu mampu bersabar terhadap perkara yang engkau tidak tahu? Akan berlaku benda-benda yang kamu tak tahu dan kamu tak akan mampu sabar. Sebab kamu tak akan mampu sabar pada benda yang kamu tak tahu. Macam kita lah, kalau kita tahu pahala, tahulah kita sabar. Kalau orang yang tak tahu, dia jadi macam tak ada asas, kenapa dia nak percaya benda tu? Qala satajiduni insya'allahu sabira, kata Nabi Musa, engkau akan mendapatiku insya'allah sabiran, sebagai orang yang sabar. Wala a'si laka amra, dan aku tidak akan membantah sebarang perintahmu. Aku tak akan bantah. Apa yang kamu suruh, aku akan buat. Aku sabar, insya-Allah. Kata di Khidir setelah daripada itu, qala fa in ittaba'tani, kalau sekiranya kamu ikut aku, fala tas'alni an syai'in, jangan kamu tanya kepadaku tentang sesuatu, hatta uhditha laka minhu dhikra, sehingga aku yang ceritakan halnya itu kepada kamu. Ini kita biasa dengar dah cerita ni. Dia lebih kepada cerita lah. Fantalaqa, dia pun fantalaqa, berjalanlah dia. Hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha, sehingga dia pun naik, dia berjalan-jalan, sampai ke satu tepi pantai. Dia tengok ada kapal. Rakiba fis safinati kharaqaha, dia pun naik. Dia naik kapal tersebut dua-dua. Sampai naik tu famarrat safinatun, tengah jalan dekat pantai, kat laut, nampak satu kapal. Dia pun minta nak tumpang kapal tersebut. Mereka pun tengok, dia kenal Khidir, tuan kapal tu dia kenal Khidir. Fahamaluhum bighairi naulin, dia pun tumpang
tanpa bayar apa-apa, tanpa apa-apa. Memang tumpah betul. Tumpah kapal tersebut. Kemudian bila dia naik kapal, rakibah. Tiba lepas naik kapal, lam yafja' illa wal khidru qad qala'a lawhan min alwahil safinati bil qadum. Dia pun naik kapal, dia cabut satu papan kapal. Kharaqaha ni dia melubangi kapal tersebut. Dia melubangi atau membocorkan kapal tersebut. Macam mana dia buat bocor? Dia buka sekeping papan kapal. Qala lahu Musa, Nabi Musa berkata, qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Dia kata, dahlah kita ni naik ferry dah. Lepas tu kaki naik kapal, pergi bocor pula kapal dia, nanti karam lah, rosaklah kapal ni. Laqad ji'ta syai'an imra, kamu dah datangkan satu perkara yang salah besar lah. Dah untuk menaik ferry, naik buat rosak pula kapal orang, salah besar. Lalu Khidir kata kepada dia, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Aku kan dah kata kamu tak akan mampu sabar punya. Dia pun sorry, cuk, sorry. Cuk. Dia kata, qala la tu'akhidni bima nasitu. Janganlah marah aku benda aku yang lupa. Maknanya al-awwal, pertama ni sebab dia lupa akan janji dia. Ini menunjukkan Nabi Musa pun manusia juga. Dia pun lupa. Para Nabi pun ada sifat lupa. Nabi Muhammad ada dah? Pun ada juga. Ini manusiawinya manusia. Allah ni, dia bagi kepada kita tanda-tanda yang menunjukkan seseorang itu manusia, sehingga orang itu tidak diangkat menjadi tandingannya bagi Allah atau tak dijenamakan sebagai Tuhan. Berjalan di pasar, yamshuna fil aswaq, ya'kulu ta'am, dia makan, dia berjalan. Itu biasa kehidupan manusia. Sampai satu tahap dia juga lupa. Ini menunjukkan dia adalah manusia. Nabi Muhammad pula gitu. Nabi Musa kata, pertama ni aku lupa. Janganlah kamu marah kat aku sebab aku lupa. Fakanatil ula min Musa nisyanan. Qala wa jaa 'usfurun fawaqa'a 'ala harfi safinah fanaqara fil bahri naqratan aw naqrataini faqala lahu al-Khidr ma 'ilmi wa 'ilmuka fi 'ilmi Allah illa mithlu ma naqasa hadha al-'usfur min hadha al-bahr. Dia pun tengah-tengah di atas kapal. Dalam hadis ni cerita ni, hadis ni riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Tengah-tengah duduk naik atas kapal, tiba-tiba datang seekor burung. Datang burung ni duduk tengok dekat tepi kapal. Lepas tu burung ni pergi, dia minum air sekejap kat air laut tu. Dia ambil dengan paruh dia, dia minum. Lepas tu dia naik balik lah. Lepas tu Nabi Khidir kata kepada Nabi Musa, mu tengok burung ni, ma ilmi wa ilmuka, ilmu kita dua ni, ilmu aku dan ilmu kamu, nak dibandingkan dengan ilmu Allah adalah seperti banyaknya burung tu ambil daripada air laut. Jadi maknanya sikit je ilmu kita. Waktu dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah bagi ilmu kita ni sikit je. Banyak lagi ilmu yang Allah tak bagi tahu kat kita, yang menjadikan kita ni tak sepatutnya sombong dengan ilmu. Dan rihlah ni salah satu daripada rihlah keinsafan
yang Allah Ta'ala nak ajar Nabi Musa AS. Setelah daripada dia tak sombong, cuma bila orang tanya dia siapa yang paling alim, dia kata dia, dan dia tak sandarkan ilmu tu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah daripada naik perahu tu, Khidir kata pada Nabi Musa, tengok burung tu hak dia minum sikit je daripada air laut, itulah bandingan ilmu aku dan ilmu kamu. Sedang ilmu Allah tu seluas lautan yang luas. Jadi Nabi Musa pun dengar lah. Thumma kharaja, sampai itu dia pun turun daripada kapal tersebut, as-safinah ni. Fa bainama huma yamshiyan, tengah-tengah duk berjalan, jumpa pula dengan seorang budak. Fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman. Ayat 74 lagi tadi. Dua-dua orang tu berjalan lagi, turun daripada kapal, jalan. Dia berjalan hatta idza laqiya ghulaman, sehingga bertemulah dua itu dengan seorang budak. Budak tu yal'abu ma'al ghilman, bukan jumpa dia seorang dah, ada ramai budak. Budak ni tengah main dengan budak-budak lain. Dia duk main kanak-kanak, duk main ramai-ramai. Tiba-tiba Khidir pergi pegang budak tersebut, faqatala, dia bunuh. Disebut dalam hadis ni, fa akhadha al-khidru ra'sahu, dia pegang kepala, kira dia apa panggil, pulah kepala. Faqtala'ahu biyadihi faqatalahu, dia pula tekak budak tu, mati. Bila mati, qala lahu Musa, Nabi Musa pun kata, aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin, apakah kamu membunuh, patutkah kamu membunuh satu jiwa yang bersih, yang tidak berdosa, membunuh orang? Zakiyah, nafsan zakiyah ni jiwa yang suci. Maknanya budak ni tak ada salah apa, kenapa pergi bunuh dia? Lalu berlaku kat kita pun pelik dah. Kita pun pelik. Bukan Nabi Musa je pelik. Tapi sebab dia ada syariat, dia ada ilmu yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Dan ini wajar. Kita baca ni, ini wajar. Tapi jangan bawa wajarnya zaman dia, mari bawa kepada wajarnya zaman kita dengan hujah aku ada ilmu seperti Nabi Khidir. Tak boleh lah. Sebab Nabi Khidir dia buat wajar kerana memang dia terima wahyu. Kita ni tak terima. Dan mesti kita akui, orang Islam mesti begitu. Kita akui wahyu ni dah putus. Kalau ada orang mendakwa, kita kena tanya dua benda. Malam saya tengok satu video orang etis dia berdebat dengan orang Islam. Brother Hamzah berdebat dengan seorang etis. Dia tanya tentang apa pandangan kamu tentang Islam. Apa pandangan kamu tentang Islam? Saya suka tengok video-video gitu. Kita nak belajar teknik kalau nak cakap kepada orang non-Muslim. Tapi setakat ni tak apply lagi lah. Apply hari tu sekali tu, dia tanya toket bagi kereta tu kan, saya cerita tu, ingat tak? Tanya dia kata toket tak nak masuk Islam. Tanya tu, dia pun tengok atas bawah. Akhir sekali dia kata tak nak lah. Dia orang Islam suka bunuh binatang, dia kata. Rupanya dia vegetarian. Kebetulan masa tu dekat dengan raya haji, isu tengah dia itu. Tapi Brother Hamzah ni, dia kata dia pergi ke kota. Dulu dia ni kalau dakwah memang agresif. Tapi selepas dia pergi ke Piala Dunia,
Jadi dia ubah sikit cara pendekatan dakwah dia, lebih banyak bertanya kepada orang. Jadi dia pergi, dia kata, apa yang kamu faham tentang Islam? Oh, you don't understand about Islam, dia kata. Aku tak nak ajak kamu masuk Islam, aku nak kata aku Muslim. Apa yang kamu faham tentang Islam? Itu saja. Kamu nak masuk Islam, tak nak masuk Islam, aku tak nak cakap. Sebab aku nak tahu sudut pandang kamu tentang Islam macam mana. So dia pun kata, aku faham orang Islam percaya ada Tuhan, ada Muhammad, tapi aku etis, aku tak percaya ada Tuhan, ada tak ada Tuhan. Okey, dia pun kata, aku nak tanya kamu beberapa soalan. Setelah daripada tu dia tanya, apakah kamu percaya bahawa kebenaran ini ada kebenaran mutlak? Maknanya bila sebut benar, mesti ada kebenaran mutlak, yang mana lain daripada kebenaran ini salah. Okey? Kau kamu tak percaya benda ni? Maknanya semua benda boleh jadi betul. Dia kata macam, dia tak berapa nampak. Dia kata rasa macam boleh terima je. Tak, kata Brother Hamzah gini, kalau contoh kita ambil cerita video NASA, orang kata mereka mendarat di bulan. Satu pihak percaya, satu pihak tak percaya. Boleh tak kita kata hak tak percaya pun betul, hak percaya pun betul? Tak boleh, Mesti kebenaran ni kalau satu betul, hak bertentangan dengan dia salah. Tenang. Jadi mesti ada satu betul. Kalau kamu dah terima perkara tu, maka dalam dunia ni kita mesti mencari mana benda betul dan kita tinggal benda yang salah. Dia kata, okay, I agree, aku setuju. Lepas tu dia tanya pula, ni orang ngaji sains. Aku nak tanya kamu, sains ni dia boleh menyatakan tentang sesuatu. Ni macam mana proses dia jadi begini, sains. Sains ni juga, bolehkah sains ni menentukan benar ataupun salah? Truth, kebenaran. Dia kata tak boleh. Sains bukan alat untuk menentukan kebenaran. Cuma sains boleh explain how something tu berlaku. Boleh jadi benda ni salah, tapi sains boleh cerita berlaku macam ni, tapi dia salah. Berlaku macam ni. Kalau betul salah ni, sains tak boleh nak beritahu. Cuma dia boleh explain kepada kita macam mana benda ni berlaku. Okay? Jadi dia kata, okay, sains tidak boleh menentukan kebenaran. Cuma dia boleh explain kepada kita benda tu berlaku macam mana. Macam ginilah bahasa mudah lah. Macam mana nak buat sesuatu proses bom. Sains cerita nak buat bom, tapi nak guna bom dengan cara betul atau dengan cara yang salah, sains tak boleh nak cerita. Itu tu pulang pada dia. Faham? Kita kaji-kaji cara nak peluru, tapi nak tembak siapa, sains tak ajar. Betul? Faham? Okay. Jadi dia betul terima, sains tidak boleh menentukan kebenaran. So sekarang ni, mu kata mu tak percaya Tuhan ada orang kata Tuhan ada. Boleh tak aku kata salah satu daripada kita mesti betul dan salah satu lagi mesti salah? Okay? Either aku betul sebab aku percaya ada Tuhan, either mu betul. Tapi kalau aku betul, makna mu salah. Kalau mu salah, kalau mu betul, maknanya aku salah. Sebab kita percayakan tadi, kebenaran ni mesti mutlak. Tak boleh semua betul lah kau. Kalau mu kata mu betul, aku kata aku betul, jadi Tuhan ni ada ke tak ada? Kan pening tu kan? Jadi dia pun bila tanya soalan macam tu, dia kata, okay, sekarang ni mu percaya Tuhan tak ada. Macam mana kamu sampai kepada natijah Tuhan tu tak ada? Aku percaya ada.
Mu percaya tak ada. Aku nak tanya mu, macam mana mu percaya Tuhan tak ada? Lama dia fikir. Akhir sekali aku rasa aku tak percaya kepada Tuhan. Aku tak percaya Tuhan tak ada. Sebab aku tengok agama ni orang penganut dia ni buat macam mana benda tak betul. Jadi kalau kita kata tu tak membuktikan, tu benda lain. Kalau aku percaya Tuhan tu ada. Sebab aku ada cara membuktikan dia. Ada kitab, ada wahyu, ada apa. Dia pun kata tu bab lain. Okeylah, dia kata kita cerita bab Muhammad pula. Muhammad ni betul ada ke tak ada? Dia kata ada. Aku ngaji sejarah, aku tahu Muhammad ni ada. Okey, Muhammad ni dia kata dia terima wahyu. Mu percaya ke tak? Dia kata tak tahulah dia. Aku tak pernah sampai fikir macam tu. Taklah kalau Muhammad dia kata dia terima wahyu daripada Tuhan. Dia terima wahyu daripada Tuhan. Sekarang ni mu percaya ke tak percaya? Dia kata tak nak jawab. Okey, aku tolong kamu. Brother Hamzah ni kata, aku bagi 3 kebarangkalian. Okey. Kebarangkalian jawapan etis, jawapan orang Kristian, dan jawapan orang Islam. Orang etis dia akan kata apa? Pertama, mungkin Muhammad tu gila. Bila dia buat dakwaan tu, dia kata tu adalah dakwaan orang gila. Atau yang kedua, mungkin dia adalah berbohong. Sama ada dia gila ataupun dia bohong. Gila tu etis kata tu gila sebab memang benda tu tak ada. Dia pun tak percaya ada malaikat. Macam mana nak? Jawapan Kristian apa saya lupa. Tinggal lagi jawapan Islam betul. Muhammad tu menerima wahyu. Dia kata etis ni gila. Etis kata Muhammad mungkin gila ataupun tanya dulu. Gila ni sakit mental. Sakit mental macam mana? Akhir sekali dia kata, boleh tak kita terima orang kata dia sakit jiwa, tapi dia memimpin satu bangsa yang jahiliyah, yang banyak kerosakan menjadi mulia. Orang gila tak buat lagu ni. Dan kalaulah dia kata, kamu kata dia menipu, mesti ada hujah yang mengatakan dia menipu. Bukti hak benar tu mana? Dubak akhir sekali dia pun giwak. Orang tu maknanya apa? Saya nak sebut conclusion dia ialah mencari kebenaran dan berhujah dengan orang, seperti mana yang berlaku dalam cerita Nabi Musa. Mencari kebenaran ni adalah satu perkara yang kita sebagai umat Islam mesti ada dalam diri kita. Dan kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala bagi petunjuk kepada kita. Baik. Jadi kembali kepada cerita Nabi Musa, kalau berlaku pada kita, mesti kita akan tanya juga. Sama seperti sudah kita ni memang nak tahu. Tapi oleh kerana Allah Ta'ala nak uji Nabi Musa, dia bagi kepada satu keadaan Khidir tak lagi dia tanya, sehinggalah sampai waktu dia. Qala aqatalta nafsan zakiyah, dia kata kamu bunuh orang tak berdosa. Laqad ji'ta syai'an mukra, kamu telah datang buat satu perkara yang mungkar. Kemudian sambung ayat lagi. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Dia kata, bukankah aku dah kata jangan kamu tanya aku tentang apa yang berlaku. Kata Nabi Musa alaihissalam, qala in sa'altuka an syai'in fala tusahibni.
kalau sekiranya lepas daripada ni aku tanya lagi kamu, maka janganlah kamu bersahabat lagi dengan aku. Nabi Musa yang kata macam tu. Okay. Nombor satu, sebab Nabi Musa lupa. Nombor dua, sebab Nabi Musa memang ingkar. Kalau kita tengok dalam ayat Quran ni, kata Nabi Musa, laqad ji'ta syai'an imra. Yang kedua, laqad ji'ta syai'an nukra. Apa beza imra dengan nukra? Hak ni, imra ni kamu buat salah. Tapi tidaklah Nabi Musa mengingkarinya, cuma dia tanya, kenapa kamu dah lah kita naik tu? Dia tak ingkar sangat, cuma dia tanya tu sebagai nak sebut benda tu salah, nak bagi tahu. Tapi dalam kes yang kedua, Nabi Musa memang mengingkarinya. Aku tak setuju kan. Laqad ji'ta syai'an nukra. Nukra maknanya dia mengingkarinya. Fakanatil ula nisyana. Dalam tafsir disebut, dalam hadis disebut, yang pertama berlaku sebagai lupa. Okey. Yang kedua berlaku sebab ingkar. Wa hadhihi ashaddu minal ula. Dan yang ini pertama, yang kedua ni lebih berat daripada yang pertama. Akhir sekali dia pun okeylah, Nabi Musa kata, kalau aku tanya sekali lagi, jangan lagi tanya. Okay? Kemudian dia pun pergi, jalanlah, sambung jalan lagi. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha. Okay, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Abdullah Ibnu Abbas dari Ubay bin Ka'ab, qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dzakara ahadan fada'a lahu bada'a bi nafsihi faqala dzata yaumin rahmatullahi alaina wa ala Musa. Kata Ibnu Abbas dari Ubay bin Ka'ab, Nabi ni kalau dia teringat kepada seseorang, sifat Nabi, dia akan mendoakan orang tu. Nabi ni sifat dia, kalau dia teringat seorang, apa cerita kawan tu orang kata datang pun dia teringat kepada orang yang dah meninggal. Dia teringat pada Nabi Musa, semoga Allah merahmati dia. Nabi kata gitu. Kalau kita teringat kepada orang, kita cerita-cerita, kita teringat kepada seseorang, maka menjadi sunnah kita doakan dia. Kita teringat kawan kita dulu ada, sekarang lama dah dia tak mari. Mana dia? Dia dah pindah dah. Kalau lama tak jumpa, tak apalah, moga Allah rahmati dia atau Allah berkati dia tempat baru. Atau dia dah meninggal, kita kata dulu lama, kalau selalu kan ada, lama dah tak ada ni, pasal dia dah meninggal, semoga Allah merahmati dia di sana. Kita senantiasa doa, menjadi satu sunnah. Sebab Nabi SAW begitu sifatnya. Satu hari, berkaitan dengan cerita Nabi Musa ni, satu hari tengah-tengah sahabat duduk sembangan Nabi, Nabi teringat kepada Nabi Musa AS. Nabi Muhammad pun doa, rahmatullahi alaina wa ala Musa. Nabi kata, semoga Allah merahmati kita dan merahmati Nabi Musa. Law labitha ma'a sahibihi la absara al-ajab. Kalaulah dia ni tidak tanya Khidir, atau duduk bersama dengan Khidir, berjalan dengan Khidir banyak, nescaya dia akan melihat banyak lagi benda ajaib.
Akan tetapi dia sendiri yang mengatakan, kalau aku tanya sekali lagi, janganlah kamu lepas daripada ni, jalan dengan aku. Maknanya tak apalah kalau lepas daripada ni, kalau bertanya, kalau kamu tak nak jalan dengan aku pun okey. Sebab Nabi Musa yang minta, bukan Khidir yang letak syarat. Si Khidir tak apa dia gitu ya. Yang tanya dalam cerita ni banyak Nabi Musa. Yang minta nak pergi berjalan pun Nabi Musa, yang minta maaf pun Nabi Musa, dan yang letak syarat, kalau aku tanya lagi pun Nabi Musa. Okey, fantalaqa, dia pun jalan lagi. Jalan sampailah jumpa dengan satu kampung. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha. Dia berjalan jumpa sampai penduduk satu bandar, satu kota. Okey. Satu kota. Kemudian fa'abau ay yudayyifu istat'ama ahlaha. Bila sampai itu dia pun minta makanan kepada orang situ. Sampai di satu kampung minta makanan. Ai bi khala, okey. Kampung ni sebenarnya di tengah-tengah padang pasir lah. Sebab tengah padang pasir, ai bi khala, makna tempat memang dia payah nak cari makanan. Jadi dia jumpa kampung, situ tempat yang dia nak makanan. Dia minta. Fa'abau, mereka tak nak bagi. Fa'abau an yudayyifuhuma, mereka tak nak bagi. Fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa'aqamah. Dia pun tengok satu tembok yang nak roboh. Kemudian dia bina balik, dia tegakkan balik. Dia bina balik. Lepas tu Nabi Musa pun kata, qala law syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Dia kata, kalaulah kamu mahu, tentu engkau berhak mengambil upah mengenainya. Maksud apa? Orang ni dia tak nak bagi makan kat kita. Bila kita buat macam ni, kenapa tidak minta upah dengan dia? Jadi instead kita minta makan dan kita baiki ni, minta upah dia. Qala law syi'ta lattakhadta alaihi ajra, ay li ajli annahum la yudayyifuna kana yanbaghi alla ta'mal lahum majjana. Dia kata dia orang pun tak nak bagi makanan kat kita, takkanlah kamu nak buat upah, nak buat benda ni free kat dia. Dia suruh ambil upah. Bila Nabi Musa kata begitu, akhirnya Khidir kata, qala hadza firaqu baini wa bainik, sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Oleh kerana kamu dah letak syarat tadi, kamu yang letak. Kamu kata kalau aku tanya lagi, lepas ni janganlah kita berjalan lagi, maka syarat tu aku patuhilah. Dan kamu tanya buat kali ketiga ni, maka setakat ni sahaja kita dua berjalan, kita akan berpisah di sini. Hadza firaqu baini wa bainik. Cuma sebelum berpisah, sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Sebelum berpisah, aku akan bagi tahu kepada kamu tentang perkara-perkara yang kamu tak mampu nak sabar itu. Jadi dia pun bagi tahulah Ammas Safinah. Nak dengar ke penjelasan dia? Kau nak sambung esok penjelasan dia? Rasanya kena sambung esok ni. Pasalnya rasa bau-bau ada teh, ada kopi hari ni. Jadi kita kena berhenti awal lah ni. Dan insya-Allah siapa-siapa sahabat kita yang ikut kelas online dekat-dekat ni, bolehlah mari kalau nak minum teh kopi kan. Jadi insya-Allah hari ni kita berhenti awal setakat tu.
InsyaAllah penjelasan kepada peristiwa ni kita akan sambung besok hari InsyaAllah. Apakah yang menyebabkan Khidir ni melakukan perkara-perkara yang diingkari oleh Nabi Musa alaihi salam, dan kaitannya dengan percubaan ataupun perjalanan awal mereka. Bagaimana Allah nak tunjukkan bahawa ilmu Allah itu luas. Okay? Dan apakah boleh setelah daripada tu orang lain ni guna alasan semua benda boleh berlaku, ilmu Allah tu luas. Boleh ke tidak kita nak ingkar kepada seseorang dalam syariat kita, dan boleh ke tak kita terima kalau tiba-tiba dia tak terima teguran kita dengan jawapan ilmu Allah tu luas. Ada tak orang guna soalan tu, alasan tu? Ada. Bila kita kata benda ni Nabi tak ajar ni, demo je tak jumpa. Jangan ingkar kat benda ni. Kita tak tahu belum jadi tak tahu. Ilmu Allah tu luas. Dia gitu. Betul lah ilmu Allah tu luas, tapi masalahnya bila kita tanya dia, "Patu kamu buat ni hujah dia di mana?" Jangan tanyalah dalil tu. Jadi hujah dia ilmu Allah tu luas sahaja. Apakah perkara tu sama dengan Khidir punya situasi? Yang tu kita cerita besok insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.